Dan saya semua tempat saya pergi, saya syorkan tuan-tuan perlu baca buku The Art of Deception karangan Jerry D. Gray yang telah dialih bahasa dalam bahasa Melayu, dan dia menyebut bahawa dunia ini telah dikuasai oleh golongan Zionis. Tuan-tuan tengok Olimpik 2012, lampu limpah asalnya stadium 4 segi dibuat 3 segi. Ada lambang Zionis tu. Kemudian patung-patung yang keluar pada perasmian pembukaan tu, patung-patung mata satu, ikon mereka Dajjal. Begitu juga pokok tema Olimpik 2012, pokok yang disebut oleh Nabi fa innahu min syajaril yahud, maka itulah pokok Yahudi, pokok Gharqad. Kita seronok tengok Olimpik 2012 ni. Lepas tengok renang, tengok gimnastik. Lepas gimnastik, gym rama. Oh, seronok tengok. Rupanya mereka ada agenda. Baik, tuan-tuan puas dan puas sekalian, Jerry D. Gray dia kata Zionis ini menguasai dunia dalam pelbagai aspek, terutamanya media. So saya nak sebut hari ini, kita ini daripada kita lahir sampailah kita mati, kita melalui proses doktrinisasi. Proses doktrinisasi. Media antarabangsa yang telah dikuasai oleh Zionis ini, mereka doktrin pemikiran kita. Kemana arah tuju kita? Bagaimana cara kita berfikir? Siapa wira yang kita nak angkat? Semuanya telah ditentukan oleh media antarabangsa yang telah dikuasai oleh Zionis. Sebab tu, cara berfikir kita, dia lebih kurang sama. Apabila dia punya media hanyalah media yang apa ni, daripada media antarabangsa ni. Kalau media kita pun copy paste pada sana aja. Jadi tuan-tuan puas dan puan sekalian, kalau begitulah caranya, sebab tu kalau kita tanya kepada orang, siapa yang kamu menganggap pemimpin dunia mana yang kamu rasa dia ni wira umat Islam? Ramai juga yang menjawab Ahmadinejad Iran. Apabila ditanya kepada umat Islam, negara umat Islam mana yang kamu rasa hebat? Ramai juga yang menjawab, Ustaz, saya tak kira dah, walaupun dia orang Syiah, saya rasa Iran lah yang paling hebat sekali. Kenapa ini berlaku? Sebab kita melalui proses doktrinisasi. Media antarabangsa, mereka telah tentukan siapa wira yang perlu kita lantik. Kata kita lantik Ahmadinejad. Padahal Iran ni tuan-tuan memang negara jahat, mereka proksi Amerika. Saya kalau ceramah Syria saya 2 jam setengah tuan-tuan. Kita ada bukti video. Kita ada bukti-bukti video. Naik presiden dia memang mengakui mereka membantu tentera Amerika di dalam menjatuhkan kerajaan Taliban di Afghanistan. Dan mereka juga berkomplot dan membantu tentera Amerika untuk menjatuhkan kerajaan Saddam Hussein di Iraq. Baik. Selepas Amerika jajah Afghanistan dan selepas Amerika menjajah Iraq, tahukah tuan-tuan siapakah pemimpin dunia yang paling awal sampai dan memberikan pengiktirafan kepada negara yang dijajah oleh Amerika? Ahmadinejad Iran. Selepas tuan-tuan Amerika jajah Afghanistan, Ahmadinejad terus sampai memberikan pengiktirafan. Apabila Amerika jajah Iraq, juga Ahmadinejad paling awal sampai memberikan pengiktirafan. So dalam media antarabangsa, apa yang kita dapat tuan-tuan? Kita dapat Iran bermusuh dengan Amerika. Presiden Amerika selalu akan mencabar Presiden Iran. Mereka seolah-olah dilihat bermusuh dalam media antarabangsa. Baik, saya analogikan supaya tuan-tuan jelas. Saya ada musuh. Musuh saya ni saya publish. Ni semua ni nak tahu, ni musuh saya. Ni musuh saya. Saya nak bunuh dia ni, saya nak bunuh dia. Tengok ni ni musuh saya nak bunuh dia. Bila saya jajah sebuah negara,
Dia orang pertama memberikan pengiktirafan kepada negara yang saya jajah. Apa maknanya? Kebetulan, kalau saya jajah sebuah negara yang lain, dia juga orang pertama memberikan pengiktirafan kepada negara yang saya jajah. Apa maknanya? Tuan-tuan, puan-puan dan puan sekalian, Amerika tidak akan serang Iran. Iran ni proksi Amerika di Rantau Teluk. Boleh jadi orang akan kata, alah Ustaz tak faham lah, Amerika takut dengan Iran sebenarnya. Iran ni kuasa nuklear. Sebelum tuan-tuan cakap begitu, baik kita nilai fakta peperangan Iran dan Iraq selama 8 tahun, 1980 sehingga 1988. Peperangan ini tak ada siapa menang, tak ada siapa kalah. Namun dalam satu-satu masa, tentera Iraq dilihat mendominasi peperangan tersebut. Kalau satu-satu masa tentera Iraq boleh mendominasi peperangan tersebut dan Amerika boleh mengalahkan Iraq, ini juga bermakna Amerika secara logiknya boleh mengalahkan Iran. So, kenapa tak serang Iran? Kenapa tak serang Iran? Tuan-tuan, dia tonjol dalam media antarabangsa, duk berlawan, mampu nak serang Iran. Iran kata kami mampu pertahankan kedaulatan, kami akan serang kepentingan ekonomi Amerika. Ni semua main wayang. Apa yang media antarabangsa nak sampaikan ialah ini proses, nama dia reverse psychology. Reverse psychology. Dia tunjukkan bahawa mereka bermusuh, dia nak reverse pemikiran kita. Akhirnya kita akan, oh, inilah pemimpin dunia umat Islam yang hebat. Sedangkan tuan-tuan, kalau tuan-tuan bandingkan antara Saddam Hussein dengan Ahmadinejad. Saddam Hussein, tuan-tuan, pemerintahan dia memang zalim. Memang zalim. Boleh jadi tuan-tuan tak setuju sebab tengok dalam YouTube, Saddam semasa nak digantung, dia sempat mengucapkan 2 kalimah syahadah dan selawat ke atas Nabi. Saya menyebut kita serahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab kita bukan penghukum. Boleh jadi Allah nak memberi ruang taubat kepada Saddam, ataupun boleh jadi Allah melihat sisi-sisi kebaikan Saddam yang kita tak nampak. Namun sejarah pemerintahan Saddam Hussein memang zalim. Itu tidak dapat dipadam. Kalau ada kuat Syiah, tuan-tuan, duk cakap dalam Facebook, dia kata, korang duk bising Syiah bunuh Sunni di Syria, tu Saddam bunuh Syiah di Iraq, kau tak bising. Tuan-tuan, sebut pada dia, Saddam bukan bunuh Syiah sahaja. Saddam juga bunuh Sunni dan Saddam juga bunuh Kurdish. Siapa yang mampu bangkit lawan Saddam, Saddam bunuh. Ini Saddam. Zalim-zalim Saddam, tuan-tuan, pernah menembak 2 peluru berpandu skat ke Tel Aviv, menerobos masuk ke Tel Aviv. Hebat sangat Ahmadinejad, hebat sangat Iran, berapa peluru yang telah mereka tembak ke Israel? Tak ada. Bahkan tentera dan peluru mereka dihantar ke Iraq dan Syria untuk membunuh umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah di sana. Ini wajah Iran yang sebenar. Sebab itu proses doktrinisasi dalam media antarabangsa ini, hero yang sebenarnya bukan hero diwatakkan sebagai hero, lalu kita menerima inilah hero. Orang yang selayaknya jadi hero, dia matikan watak hero. Bagi tuan-tuan lah, siapa pemimpin dunia umat Islam yang selayaknya kita nampak sebagai hero? Cuba bagi 2 nama. Tolong jangan bagi nama Melayu. Ada 2 nama. Dr. Morsi lagi? Erdogan, yes. Ni orang surau dia tahu lah. Kan? Orang surau dia tahu lah. Kalau orang bukan orang surau, tanya siapa dia? Ada dulu nama doktor apa kan? Doktor Melayu je. Kalau orang luar ni, orang surau dia faham. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita bincang yang NIC buat kajian, 7 tahun lagi akan ada daulah, akan ada khalifah. Sebab itu mereka berusaha sungguh-sungguh supaya daulah tidak dibangkitkan, tidak menjadi kenyataan, khalifah tidak menjadi kenyataan. Sebab itu mereka akan cantas mana-mana pemimpin yang berjiwa Islam. Sebab itu orang pertama yang mereka telah cantas ialah Dr. Morsi. Kita ada bukti-bukti video kenyataan-kenyataan Dr. Morsi dan
banyak bukti lagi. Yang selayaknya diangkat jadi hero, macam juga Erdogan. Erdogan, tuan-tuan, ada orang dia terlalu rigid sangat. Kata Erdogan pun sekular kak, kenapa dia tak bantu? Oh, tuan-tuan perlu tahu sejarah Turki itu sendiri. Sebelum kita buat tuduhan kepada Erdogan, tuan-tuan, negara Turki berbeza dengan negara umat Islam yang lain. Negara umat Islam yang lain, dalam perlembagaannya tertulis agama rasmi adalah agama Islam. Tapi kita tengok dari sudut pelaksanaan, sekular. Tulis agama rasmi Islam, tapi tengok sekular ni. Turki dalam perlembagaannya termaktub Turki adalah negara sekular. Ini bermakna mana-mana pemimpin yang cuba nak tukar daripada negara sekular kepada negara Islam, dia akan dijatuhkan ataupun digulingkan oleh tentera. Tuan-tuan, puan-puan dan puan sekalian, sebab itu, tahun 1950, pemimpin yang pertama yang telah dijatuhkan hukuman gantung di Turki, ada siapa ingat tak nama dia? Ingat tak? Yang tahun 50 pemimpin Turki tu yang digantung. Tak ingat? Tak ingat? Kerana dia cuba untuk mengembalikan Turki kepada Islam, akhirnya dia dihukum gantung. Selepas daripada dia, yang cuba untuk nak mengembalikan Turki kepada Islam ialah daripada parti Rafah. Siapa dia? Tuan ingat? Nikmetin Erbakan. Ingat kan? Nikmetin Erbakan, tuan-tuan, dia dengan jelas dia kata dia nak Turki ni dia nak jadikan Islam. So bila dia berucap begitu, ini bermakna memberi satu bukti yang jelas kepada tentera untuk menjatuhkan Nikmetin Erbakan. Dia perintah setahun lebih ya, tuan-tuan. Bila dia ucap begitu, akhirnya dia digulingkan oleh tentera. Tentera Turki, tuan-tuan, adalah satu organisasi yang paling kuat mempertahankan sekular di Turki. Paling kuat. Mana-mana pemimpin yang nak mengislamisasikan Turki, dia akan dijatuhkan. Kawan saya, tuan-tuan, ada beberapa kali pergi ke Turki, ada keluarga angkat di Turki. Dia kata tentera Turki dulu, kalau semasa pemilihan, dia tengok lutut tu hitam, tidak diterima masuk sebab disyaki sembahyang. Sampai ke tahap itu. Dulu kalau nak jumpa tentera Turki salat ni, tuan-tuan, memang sukar. Sekarang ni, tuan-tuan, ramai tentera Turki yang sudah tu salat. Tuan-tuan, puan dan puan sekalian, sebab itu kalau kita tengok mana-mana pemerintah Turki yang nak mengembalikan, dia sebut kata nak Islam, dia boleh digulingkan. Sebab tu Erdogan ni dia bijak. Semasa Erdogan mula mengambil alih Turki, apa yang diucapkan, tuan-tuan, di depan khalayak ramai? Pertama sekali, semasa ucapan dia, gambar Mustafa Kemal Atatürk sebesar-besarnya belakang dia. So tentera tengok, oh ini sudah bagus, dia juga sekular. Lalu dia berucap, dia kata kita akan teruskan program sekularisme di Turki ini, kita akan teruskan, kita takkan ubah. Tentera kata, wow, satu kepala. Kemudian habis dia ucapan dia pergi ziarah kubur Mustafa Kemal Atatürk, melengkapkan kononnya dia sekular. Tapi semua tak dapat nafikan, semenjak pemerintahan dia, tuan-tuan, Erdogan telah mengislamisasikan Turki itu sendiri. Mana-mana maktafiz yang ditutup dulu, dibuka semula, sekolah agama dibangkitkan. Dialah yang paling kuat membantu menyokong perjuangan rakyat Palestin, pembukaan pintu Rafah. Dia juga yang paling kuat menyokong pemerintahan Dr. Morsi. Apabila berlakunya di Myanmar, dia juga yang hantar isteri dan menteri. Dia juga yang paling buat simbol tu. Simbol apa? Saja je saya angkat. Saya nak dengar sebab saya nak tukar sikit. Tuan-tuan, bukan Rabi'ah, Rabi'ah ni bermaksud yang keempat. Rabi'ah tu
Rabia Salam, pelari pecut Malaysia dulu. Tukar balik kan? Rabia. Ada orang duk komplain, apalah angkat simbol-simbol macam ni. Tuan-tuan, jangan komplain lah. Kecuali kalau simbol itu benar-benar. Berapa minit ni? Boleh ya? Baik. Kalaulah simbol itu benar-benar menunjukkan lambang Zionis yang memang dah jelas sangat, yang tu tak boleh lah. Tapi kalau simbol itu pun memang digunakan sebagai biasa, tak ada lambang syaitan ke Zionis ke apa masalah? Kita buat simbol macam tu dah kata dah, tuan-tuan. Simbol macam tu tak kata pula. Siap buat lagu lagi kan. Tak bising tak kan. Tuan-tuan, dia lambang ni, simbol ni boleh jadi satu simbol berbeza kepada satu masyarakat ataupun satu komuniti, dan komuniti lain menggunakan simbol yang sama tapi dengan tujuan yang berbeza. Contoh, kita ni kalau ambil gambar, kita buat macam tu, apa dia? Anak umat Islam di Syria ataupun di Palestin, mereka ambil gambar, kalau buat macam ni bukan peace. Ini bermaksud imman nasru wa imman syahadah. Sama ada Allah berikan kemenangan, bantuan, ataupun Allah berikan mati syahid. Dua. Sama tak kita guna sini? Ni kan, kita tengok dalam internet, kita buka yang pejuang Chechnya ni, Mujahidin Chechnya. Kita buka Mujahidin baris panjang-panjang, ambil buat lambang macam tu, simbol macam tu. Pakai ramai-ramai buat. Kita telah Mujahidin Chechnya sokong satu Malaysia. Itu bukan satu Malaysia. Ini kalimah la ilaha illallah. La ilaha illallah. So jangan tersilap. Tuan-tuan puan dan puan sekalian. Jadi apa yang berlaku, Erdogan ni dia layak dijadikan sebagai wira. Tapi tahukah tuan-tuan, semenjak Erdogan memerintah Turki, ia tidak diberi publicity yang positif oleh media antarabangsa. So saya menyebut tentang proses doktrinisasi. Semenjak Erdogan perintah, publicity yang positif tidak diberikan oleh media antarabangsa. Tuan-tuan tengok berapa bulan yang lepas, hanya demonstrasi kecil yang apabila Erdogan nak hapuskan taman maksiat tu, pusat maksiat tu, tuan-tuan, segelintir rakyat Turki buat demonstrasi tidak setuju dengan keputusan Erdogan. Tuan-tuan boleh tengok, saya juga, tuan-tuan, saya ceramah beberapa tempat, ada 2-3 orang yang pernah pergi Turki, dia tahu Ustaz betul. Ketika tu saya memang ada kat Turki, tak ramai pun yang buat demonstrasi. Kalau dalam internet, tuan-tuan boleh tengok, antara lelaki yang buat demonstrasi tu dia pakai bra. Hal jenis macam ni tak setuju keputusan Erdogan. Tetapi demonstrasi ini diberi publicity secara meluas dalam media antarabangsa, yang kononnya Erdogan ini tidak disetujui oleh seluruh rakyat Turki. Sama tak Dr. Morsi? Dr. Morsi, semenjak beliau memerintah Mesir, dia tidak diberi publicity yang positif oleh media antarabangsa. Media antarabangsa memberi publicity percuma pada siapa? Abdel Sabbahin, Amru Musa, Muhammad Al-Baradi. Ini tokoh-tokoh yang berusaha menggulingkan Dr. Morsi, tetapi mereka diberikan publicity meluas oleh media antarabangsa. Dan kononnya rakyat Mesir memberikan sokongan kepada puak Tamarut ni. Tuan-tuan boleh tanya pelajar-pelajar kita yang balik yang daripada Mesir, tuan-tuan, rakyat sokong siapa? Rakyat memberikan sokongan kepada Dr. Morsi. Dan tuan-tuan, beberapa bukti telah ditemui bahawa Jeneral Sisi ini siapa di belakangnya. Sebab itu, kita tidak terkejut apabila hari ini Dr. Morsi menjatuhkan ataupun menggulingkan, apabila Jeneral Sisi menggulingkan Dr. Morsi, keesokan harinya akhbar Israel mengucapkan tahniah pada Jeneral Sisi. Maka tuan-tuan, puas dan puan sekalian, saya kira setakat itu sahaja. So, saya berharap supaya kita jelas bagi tuan-tuan yang kemudian datang, kita membicarakan bahawa kita ini ummah yang satu. Di mana pun umat Islam berada, tak kira di Syria, Myanmar ataupun di mana saja, maka kewajipan kita untuk membantu mereka. Jadi saya kira setakat itu saja tuan-tuan. Saya tadi telah kenalkan diri saya, untuk akhirnya mana-mana tempat yang awal saya sampai, saya perlu bagi tahu tuan-tuan jangan kecil hati dengan saya, sebab saya ni orang utara. Sebab orang utara ni dia bahasa dia kasar sikit, bahasa kasar.
Tuan-tuan, bahasa ni kita kena faham bahawa bahasa kita tak sama. Ada orang dia kata penceramah ni kasar, penceramah ni cakap macam ni tak sepatutnya. Kita perlu tahu background penceramah tu. Dia bahasa tak sama. Tuan-tuan, macam orang duk kata kat Ustaz Azhar Idrus kan, kejap-kejap bodoh, orang kata kasar. Tak, kalau kita ada kawan-kawan Terengganu, member-member Terengganu, kalau dia bodoh ni, bodoh tu kira sopan tu. Bodoh tu kira sopan kan, bukan kasar. Yang macam orang Kedah lah, pelak hang ni. Pelak tu biasa. Kita kena faham. Jadi daripada penceramah nak kena tahu background semua audien depan dia, baik semua audien kenal background penceramah, kan mudah. Tak ada timbul fitnah. Sebab tu saya sebut tuan-tuan, sikit lagi masa saya kat Jordan dulu, kami naik poster pergi ke universiti. Arab, Melayu, lelaki perempuan naik poster yang sama. Satu hari tu saya tak bawa dompet duit. Saya pun bising, "Woi, aku tak ada kopek Jadi hak geng-geng, hak lelaki Pantai Timur ni marah, "Woi, muslimat ada apa? Kopek-kopek." Betul, tak ada kopek. Jadi saya tuan-tuan, orang utara, kopek tu dia dompet duit. Tolong beri pengesahan ada orang utara. Terus kata saya cong pula kan. Kopek tu dompet duit. Saya tak tahu. Rupanya orang Pantai Timur, kopek tu benda lain. Itu bukan salah saya. Mana saya tahu. Sama juga tuan-tuan, kita agak berhati-hati buang orang Johor. Sorry orang Johor, sebab orang Johor ni dia bahasa dia lemah lembut. Betul, dia lemah lembut. Jadi kalau dia marah, "Kau ni kurang hajar," kita dengar lah, nak marah ke apa ni dah. Sebab orang utara ni, "Hang kurang ajar." Dia sadis, menusuk ke dalam kalbu. Jadi tuan-tuan jangan terasa hati. Sebab memang pada permulaan ceramah saya tadi ni, saya telah cuba meng-KL-kan bahasa saya. Jadi kalau pertengahan bunyi utara ada yang tuan-tuan terasa hati, saya minta maaf, saya tidak berniat begitu. Juga muslimat, kalau saya kata yang buka dalam saya tadi ni, saya tak bermaksud untuk kecilkan hati tuan-tuan perempuan. Jadi sekadar itu saja. Kalau ada salah minta maaf. Kalau ada diizinkan oleh Allah kita bertemu lagi. Kalau tak kena gam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.